Okey, baik. Kita lihat di sini soalan nombor 13 ini tentang rajah menunjukkan keluk permintaan barang Y. Okey. So yang manakah benar? Baik. So sekali imbas kalau kamu lihat keluk permintaan barang Y ini, okey, keluk permintaan barang Y. Okey, dan kalau kamu lihat keluk dia, okey. Di sini kalau kamu tengok garisan dia begini, keluk ini mendata ke curam. Cuba boleh bagi tahu tak jawapan cikgu? Ini mendata ke curam? Ini mendata. Ya, betul. Okey, so kalau ini mendatar, okey, mendatar. So kalau kita lihat maknanya apa? Maknanya, okey, perubahan yang kecil pada harga akan menyebabkan perubahan yang besar kepada kuantiti. Okey. So kalau kamu rasa ya ke cikgu? Okey, kita tengok contoh kita ambil satu garis kat sini. Okey. So kita buat begini, okey, dan kemudian kita akan turunkan dia begini. Okey. Dan kita ambil satu lagi di sini. Okey, dan kita tengok begini. Nampak tak? Okey. Baik, nampak jelas kat situ bahawa sebenarnya apa? Sebenarnya kalau kita lihat, okey, perubahan yang kecil pada harga ini menyebabkan perubahan yang besar pada kuantiti. Maknanya, okey, barang ini barang apa? Barang anjal ke tak anjal? Barang Y ni anjal ke tak anjal? Bagi tahu cikgu. Tak anjal. Are you sure? Afiq, are you sure? Anjal ke tak anjal? Okey. Tak anjal Okey, baik. Kalau tak anjal, kenapa tak anjal kenapa tak anjal okey, baik. Silap. Lepas tu anjal. Contoh cikgu bagi Contoh cikgu bagi. Tak anjal dia curam. Betul, betul. Contoh kita bagi contohnya kat sini perbezaan daripada sini ke sini. Okey, contohnya yang first itu adalah 6. Harga dia RM6. Kemudian yang bawah ni harga dia RM3. Okey. So perubahan dia adalah RM3 RM3. Tetapi di sini mungkin kita boleh ambil contohnya di sini adalah okey, katakan sini adalah 6. Okey. Kemudian di sini adalah kita katakan sebagai 15 contoh. Okey, 15. So kalau kita masukkan dalam formula iaitu okey, Q1 tolak apa Q0 tu kan? Okey, iaitu Q1 tolak Q0. Okey, Q0 bahagikan dengan Q0. Okey, Q0. Kemudian sama juga dengan P1. Okey, tolak P0 bahagikan dengan P0. Okey. So di sini kalau kita lihat, okey. Baik. Kalau kita lihat di sini, okey, kita akan bahagikan dia. Okey. So Q1 tolak Q0. Contoh kita ambil Q15 tolak 6. Okey. So kita ambil di sini 15 okey, tolak kan 15. Kita tengok mana Q1 tolak Q0. Okey, 6 kepada 3. Bermakna kena kepada 3 maknanya 15 tolak 6 lah. Okey. 15 tolak 6 okey bahagikan dengan 6. Okey. 6. Manakala di sini pula kita tahu P1 adalah okey 3. Okey. Okey. 3 tolak 6 bahagikan dengan 6. So di sini kalau kita buat calculation begini, so 15 tolak 6 kita akan dapat okey 15 tolak 6 bermakna kita akan dapat 6 7 8 9. Okey, 9/6. Okey, 9/6. Manakala yang sini kita akan dapat iaitu 3/6. Okey, 3/6. Jadi kalau kita bahagikan okey, ini dah 6 dengan 6 kan? So kalau kita bahagikan okey, jadi 9 bahagi 3 berapa? Kita apa?
kita kata bahagikan je terus, kita katakan muktamadkan yang 66 tu. So kita potong 66 ni, maka 9 bahagi 3. 9 bahagi 3 sama dengan 3. Bermakna kalau kita dapat jawapan 3, bermakna 3 itu adalah, ya, di sini jawapan dia adalah 3. So kalau 3 bermakna dia lebih daripada 1. So bermakna dia anjal. Itu kalau kita nak buat calculation lah, nak membuktikan dia anjal atau tidak. Tapi sebenarnya senang je, Rafiq. Kita tengok kalau dia mendata, confirm dia anjal. Kalau dia curang, dia tak anjal. Itu senang. Okey. Jadi, kalau kita lihat manakah yang benar. Okey, manakah yang benar, iaitu peratus perubahan harga lebih kecil daripada peratus perubahan kuantiti diminta. Peratus perubahan harga lebih kecil daripada peratus perubahan kuantiti diminta. Macam betul. Kemudian kalau kita lihat nilai keanjalan barang Y ialah 0.8. Salah. Barang Y sukar digantikan dengan barang lain kerana mempunyai kegunaan yang terhad. Itu salah. Itu untuk barang yang tak anjal. Dan pengguna kurang responsif terhadap perubahan harga pun salah. Kurang responsif maknanya apa tahu? Iaitu kurang berinteract. Maknanya harga ataupun kuantiti diminta itu dia kurang berubah berbanding dengan harga. Jadi jawapan yang betul adalah A. Okey, peratus perubahan harga lebih kecil daripada peratus perubahan kuantiti diminta. So ini adalah kita kata sebagai jawapan dia, iaitu A. It's okay Aisyah, it's okay. Baik, 13. Aisyah, kita masih lagi bincangkan soalan Kedah hari itu ya. Soalan Kedah hari itu. Okey, soalan kertas 1. Okey. Baik. Soalan yang ke-14, kalau kita lihat di sini, maklumat di bawah ini berkaitan dengan satu fungsi bank pusat. Okey, fungsi bank pusat iaitu merupakan pemberi pinjaman terakhir. Okey, apabila institusi keuangan di bawah seliaannya menghadapi kekurangan tunai. So fungsi tersebut ialah apa? Adakah jurubank kepada kerajaan atau jurubank kepada bank perdagangan, atau mengawal kestabilan mata wang, ataupun mengawal kestabilan ekonomi negara? Baik, mana satu jawapan dia? Pemberi pinjaman terakhir apabila institusi keuangan di bawah seliaannya menghadapi kekurangan tunai. So, yang mana satu? Adakah A, B, C atau D? Okey, baik. Jawapannya adalah okey. So, Aisyah, jawapan dia mana, Aisyah? Agak-agaknya soalan nombor 14 ni. Jawapan dia yang mana satu? Syimir? Tak dapat lagi. Baik. Afiq. Baik, sekiranya kamu ambil jawapan itu adalah A, okey, maka jawapan kamu salah. Tahu sebab apa? Sebab dia mentionkan pemberi pinjaman terakhir apabila institusi keuangan, ya, institusi keuangan di bawah seliaannya, maknanya di bawah seliaan fungsi bank pusat, di bawah seliaan bank pusat menghadapi kekurangan tunai. So itu merujuk kepada B, iaitu jurubank kepada bank perdagangan, kerana bank perdagangan itulah institusi keuangan. Boleh faham? Boleh faham, Fiq, kenapa jawapan dia B, ya? Kalau dia kata pemberi pinjaman terakhir kepada kerajaan dan itu adalah jurubank kepada kerajaan. Tapi kalau dia kata pemberi pinjaman terakhir apabila institusi keuangan di bawah seliaannya menghadapi kekurangan tunai, itu adalah B, jurubank kepada bank perdagangan. Dan ini memang berlaku. Ya, ini memang berlaku kepada bank-bank, kita kata bank-bank perdagangan yang biasa memang berlaku. Kalau kekurangan tunai, mereka akan pinjam dengan bank pusat. Okey. Baik, so itu 14. Jawapannya adalah B. Okey, jurubank kepada bank perdagangan. Dan soalan 15. Syarikat rahim mempunyai bilangan pekerja yang ramai. Hal ini menjadi kesukaran untuk Encik Rahim membayar gaji pekerja tepat pada masanya.
Apakah kemudahan yang boleh membantu Encik Rahim menyelesaikan masalah tersebut? Okey. Baik, tengok betul-betul okey dia punya fungsi. Okey, dia punya kita kata sebagai dia punya apa maklumat, iaitu yang pertama sekali bilangan pekerja yang ramai. Itu satu. Okey, jadi dia sukar untuk membayar gaji pekerja tepat pada masanya. Jadi apakah kemudahan yang boleh membantu Encik Rahim menyelesaikan masalah tersebut? Adakah draft bank atau adakah perintah sedia ada atau debit langsung ataupun pindahan kredit? Baik, yang mana satu? Yang mana satu? Okey, yang mana satu jawapannya? Aisyah, mana satu Syah? Yang mana satu? Okey, di pindahan kredit. Okey. Baik, Aisyah, jawapan kamu betul. Ya, okey, iaitu memang di pindahan kredit. Kenapa pindahan kredit? Kerana pindahan kredit itu maksudnya Encik Rahim boleh transfer. Pindahan ni transfer sebenarnya, transfer kredit. Transfer kredit maknanya transfer duit kepada orang lain. Dan harus diingat, bila bilangan pekerja yang ramai itu satu. Okey, maknanya banyak. Yang kedua iaitu gaji pekerja. Okey, sebenarnya gaji pekerja dia tak sama. Setuju tak? Gaji pekerja tak sama. Sebab ada allowance yang berbeza, ada overtime yang berbeza. Okey. Jadi kalau katakan ada 5 orang pekerja, walaupun dia bayar gaji 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, 1,200, itu basic. Tetapi ada allowance dan overtime. So bila campurkan apa semua, mungkin ini jadi 1,6, yang ini jadi 1,8, yang ini mungkin jadi 1,5, yang ini mungkin jadi 1,3, yang ini mungkin. Jadi dia punya amount yang berbeza-beza. Jadi so cara yang paling mudah untuk menyelesaikan masalah Encik Rahim ni adalah pindahan kredit. Okey, draft bank kebiasaannya untuk membuat bayaran secara amount yang besar. Okey, dan bayaran itu dijamin. Itu draft bank. Ya. Kalau perintah sedia ada, okey, dia untuk sesuatu pembayaran yang pertama sekali jumlah dia tetap. Okey, jumlah dia tetap dan kepada satu pihak yang tetap. Dan pada tarikh yang tetap. So itu perintah sedia ada. Itu perbezaan dia. Debit langsung okey sama, iaitu transfer debit, maknanya menerima pembayaran debit langsung. Tapi pindahan kredit kita membuat pembayaran. Jadi 15 jawapannya adalah lebih tepat lagi, iaitu di pindahan kredit. Terima kasih banyak Aisyah untuk jawapan tu. Okey. Baik. Soalan seterusnya. Kita pergi kepada soalan yang ke-16. Okey. Okey, maklumat di bawah berikut. Okey. Okey, berkaitan faktor yang boleh mempengaruhi pemilihan pekerjaan. Okey, iaitu pandemik COVID-19 telah menjadi punca ramai pekerja swasta kehilangan pekerjaan. Keadaan ini telah menyebabkan remaja yang sedang mencari pekerjaan beralih ke sektor awam yang menawarkan pekerjaan tetap sehingga bersara. Jadi, apakah faktor yang mempengaruhi pemilihan pekerjaan remaja di atas? Adakah jaminan kerja, atau suasana tempat kerja, atau faedah sampingan, ataupun lokasi tempat kerja? So, yang mana satu jawapannya? Shimir. Ada tak Shimir ni? Izamir, apa jawapan Izamir? Yang mana satu? Okey. Beralih ke sektor awam kerana apa? Pekerjaan tetap sehingga bersara. Maknanya apa tu? Apakah faktor kat situ? Okey, pekerjaan tetap sehingga bersara. Okey, itu adalah jaminan kerja. Betul. Okey, maknanya kerja itu terjamin akan sentiasa ada sampailah dia
bersara. So itu adalah jaminan kerja. Baik, bagus. Kepada Izamil dan juga Afiq. Okey, 16A. Okey, 17. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan upah wang. Okey, upah wang dan harga 3 barang di pasaran. Okey, apakah yang akan terjadi jika harga purata barang berubah kepada RM20? Cikgu rasa soalan ni pernah keluar ni. Rasanya Aisyah pernah tanya dulu ni. Aisyah, betul Syah? Ya. Ya. Okey. Cuba korang kira dulu dan berikan jawapan, tuliskan jawapan dalam dalam apa Zoom chat jap. Cikgu nak tengok jap. Cuba korang kira dulu, korang cari jawapan dia. Jap, 2 minit. Okey. Okey, Afiq dah beri jawapan. Baik, bagaimana yang lain? Izamir, Aisyah, cuba bagi jawapan untuk soalan 17. Kalau tak tahu, bagi tahu tak tahu. Okey. Okey, Aisyah kata A. Okey. Kemudian bagaimana Izamir? Okey. Baik, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Syah, kamu ada bagi soalan ni kan dulu pada cikgu? Okey. Baik, bagaimana untuk mendapat jawapan ni cikgu? Okey. Baik, mudah saja, iaitu kamu akan campurkan ketiga-tiga ini. Okey, 6 campur 10 campur 15. So jawapannya adalah berapa? Okey, 6 campur 10 campur 15. So jawapannya adalah 25, 31. Ya, RM31. Okey, harga total RM31. Kemudian kamu akan bahagikan dengan berapa? Bahagikan dengan bilangan barang, iaitu bilangan barangnya adalah 3 unit, iaitu P, Q dan juga R. Okey, jadi kamu akan bahagikan kat situ. Okey, 31 okey dibagi 3, so jawapan dia lebih kurang 10.33. So ada yang dah kira, terima kasih banyak. So jawapannya adalah kita kata sebagai 10. Okey, 10.33. Baik, dengan jawapan 10.33, kalau kita lihat di sini, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yasmin. Lambat sikit ada kelas Baik. So, jadi ini harga purata barang bagi tiga barang ni. So, apakah akan terjadi jika harga purata barang berubah kepada RM20? Bermakna harga purata barang telah meningkat. Oh ya ke, sekolah sekarang balik pukul 5. Okey. It's okay Yasmin, it's okay. Tak apa, okey. Itu bermakna sekolah kamu pun memberikan tumpuan untuk kamu skor dalam SPM. So, tak apa, kita sama-sama raikan kita raikan. Don't worry. Okey. So, baik. Kalau kita lihat, okey, sebelum ini 10.33. Okey, harga purata barang sekarang dah jadi RM20. Bermakna apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi, iaitu kuasa beli pengguna berkurang. Maksudnya apa? Maksudnya dulu dengan 3 barang ini, purata harga barang RM10.33. Tapi sekarang dah naik kepada RM20. Satu barang RM20. Satu barang RM20. Bermakna apa yang akan berlaku? Kuasa beli pengguna akan berkurang. Kuasa beli maksudnya bilangan kuantiti yang dia boleh beli
akan berkurangan. Duit dia dah tak berkuasa tinggi seperti sebelum ini. Jadi 17 adalah A. Baik. Okey, Yasmin, kita masih lagi bincangkan soalan yang sama, soalan daripada Kedah. Ya, soalan daripada Kedah, soalan kertas 1. Alright. Okey. Okey, Syah. Cikgu ada sharekan dalam grup WhatsApp tu yang sempat minggu lepas ni. Okey, men. Baik. Soalan 18. Manakah antara berikut kegunaan pendapatan boleh guna? Ini soalan asas dia ni. Kegunaan pendapatan boleh guna. Maknanya apa yang kamu boleh buat dengan pendapatan boleh guna? Adakah untuk bayar zakat? Atau membayar cukai pendapatan individu? Atau membeli mesin basuh? Atau membayar bil elektrik, air dan telefon? Okey, mana satu jawapan dia? Soalan 18. Mana satu jawapan dia? Okey, bagus Afiq. Yang lain-lain? Yang lain-lain sila berikan jawapan. Okey, bagus Amir. Okey. Tak apa. Okey, boleh cuba. Salah tak apa. Kita boleh discuss. Kenapa dia salah? Aisyah? Aisyah pergi toilet. Lupa pula. Yasmin. Yasmin dan Shimir. Mana Shimir ni? Tak masuk-masuk begini. Yasmin mana, men? Mana jawapan kamu? Mana jawapan kamu untuk soalan nombor 18? Okey. Allah, saya tengah cari. Tak apa. Baik. Pendapatan boleh guna, sebenarnya kegunaan dia adalah untuk membeli mesin basuh dan membayar bil elektrik, air dan telefon. So jawapannya adalah D. So kalau kamu ingat balik, yang mana satu ni cikgu? Okey, yang ini adalah yang kita ingat lagi formula dia, iaitu bermula daripada pendapatan individu. Kemudian pendapatan individu ni akan ditolakkan dengan apa? Potongan wajib. Okey, betul. Bila tolak potongan wajib, maka kamu akan dapat pendapatan boleh guna. So PBG. Okey, so bila kamu tolakkan pendapatan individu, tolakkan dengan potongan wajib, akan dapat pendapatan boleh guna. Pendapatan boleh guna akan digunakan untuk apa? So kita kata PBG akan digunakan untuk dua perkara, iaitu perbelanjaan, dan satu lagi iaitu tabungan, maknanya untuk simpanan. So membeli mesin basuh dan juga membayar bil elektrik, air dan telefon itu adalah perbelanjaan. Itu adalah perbelanjaan. Kena clear kat situ ya. Itu adalah perbelanjaan. So yang bayar zakat dengan cukai kat mana? Ingat. Cukai dan zakat itu termasuk dalam potongan wajib. Ingat yang ini masuk dalam potongan wajib. So zakat dengan cukai pendapatan dah tolak siap-siap. So 18 jawapannya adalah D, 3 dan 4. Boleh faham kalau ada yang tak faham boleh bertanya. Baik. Soalan seterusnya iaitu soalan 19. Kita lihat soalan 19. Maklumat berikut berkaitan dengan charge keuangan dalam pembelian kredit. Charge keuangan dalam pembelian kredit. Ingat, pembelian kredit adalah pembelian secara hutang. Baik. Puan Damia membeli sebuah kereta bernilai RM60,000 secara kredit dan secara hutang. Beliau telah membayar bayaran pendahuluan sebanyak RM10,000 dan bakinya dibayar secara ansuran. Selama 5 tahun, kadar faedah yang dikenakan oleh bank perdagangan ialah 5%. Selama 5 tahun. Kadar faedah yang dikenakan oleh bank perdagangan ialah 5%. Berapakah jumlah ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Damia? Baik.
Macam mana kamu nak kira? Siapa yang tahu kira? Siapa yang tahu kira? Tahu tak? Okeylah, soalan tu macam terlalu hebat sangat Baik, siapa yang tak tahu kira lagi? Mengakulah. Siapa yang tak tahu kira lagi? Okey. Cepat. Semua tahu Semua tahu kira? B ke cikgu? Okey. Adakah B? Okey. Baik. Untuk mengira jumlah ansuran bulanan, maknanya nak kira jumlah ansuran bulanan, first of all, kamu kena tengok dulu berapa yang dia pinjam. Berapa pinjaman dia sebenarnya? Cuba beritahu cikgu, jumlah pinjaman sebenarnya berapa? Jumlah pinjaman sebenarnya adalah iaitu RM50,000. Okey, ingat bukan 60,000, 50,000. Sebab 10,000 dia dah bayar dulu. Okey, dia dah bayar dulu. Deposit. So tinggal 50,000. 50,000 itu yang dia akan pinjam. Baik. So dia akan bayar secara ansuran. Baik. Selama 5 tahun, kadar faedah yang dikenakan oleh bank perdagangan ialah 5%. So kamu kena cari dulu jumlah 5% tu. So kamu kena darabkan dengan 5%. Baik, cikgu nak tanya kamu, 5% ini untuk 5 tahun seluruhnya ke atau setiap tahun? Yang mana satu? 5% ni, okey, adakah untuk 5 tahun berterusan ataupun sebenarnya untuk setiap tahun? Okey. So sebenarnya interest 5% ni adalah kalau ikutkan kaedahnya ianya adalah dikira setiap tahun. Selagi dia pinjam. Bermakna kalau kamu nak kira berapa sebenarnya jumlah interest kadar faedah untuk 5 tahun, so kamu kena darabkan 5%, darabkan dengan 5. Darabkan dengan 5 tahun. Darabkan dengan 5 tahun. Jadi baru dapat jumlah dia. Okey. Baik, jumlah pinjaman 50,000, kemudian darab 5%, 5% darab 5 tahun, so dia akan jadi RM50,000. Darabkan dengan 5 kali 5, 25%. 25%. Bermakna bila 50,000 darab 25%, maknanya berapa? Berapa Syimir? Berapa agaknya? Jumlah interest. Jumlah interest berapa? RM? RM berapa? Siapa tahu? Ada kalkulator, buat kalkulator. RM 12,500. Betul tak? Ya, betul. 12,500 itu adalah jumlah interest ataupun jumlah kadar faedah untuk 5 tahun. Untuk 5 tahun 5 tahun. Jadi so kita kata jumlah pinjaman jumlah pinjaman pluskan dengan kadar faedah, iaitu jumlah kadar faedah. Kadar faedah adalah bersamaan dengan RM50,000 campurkan dengan RM12,500. So total dia adalah RM62,000. 62,500. Baik. Itu 62,500 untuk jumlah pinjaman. Sebenarnya 62,500 ni apa? Iaitu jumlah pinjaman. Jumlah pinjaman sebenar. So daripada 62,000 tu, jumlah pinjaman sebenar, jumlah pinjaman sebenar akan dibahagikan dengan berapa?
dengan jumlah bulan. Jumlah bulan. Jumlah bulanan yang dia nak bayar. Okey. Jadi jumlah bulan nak bayar berapa? Okey, kita tahu iaitu jadi RM 62,500 dibahagikan dengan jumlah bulan berapa? Iaitu 12 bulan. Darabkan dengan 5. Darab dengan 5. So berapa? 60. So dia akan jadi RM 62,500 bahagikan dengan 60 bulan. Betul? 60 bulan. So sekarang baru kamu bagikan berapa? 62,500 bagi 60. Okey. 1041.67. Yes. RM 1041.67. So jawapannya yang mana? Jawapannya adalah B. Yes. Jawapannya adalah B. Okey. Ada yang nak ambil jawapan ke? Ada yang nak menyalin ke? Ada yang nak menyalin ke? Okey, boleh. Sekejap saya tengah salin. Okey, baik, salin. Baik, ada sebarang soalan yang lain-lain. Kalau ada yang nak salin, sila salin. Kalau kamu rasa kamu nak bertanya, boleh bertanya sekarang. Okey. Dan cara pengiraan ini, memang inilah cara pengiraan yang sebenar untuk pinjaman-pinjaman kereta dan pinjaman-pinjaman rumah. Okey, perasan tak perasan tak sebenarnya, walaupun kamu pinjam 50,000, kamu kena bayar balik 62,500. Kadar faedah 12,500. So 12,500 tu kamu bayar kepada bank sahaja. Dengan satu kereta selama 5 tahun, bank akan untung 12,500. Ya, untuk selama 5 tahun. Itu baru sebuah kereta. Berapa banyak kereta yang diterjual di Malaysia ini? Dan adakah bank tidak mendapat untung? Untung banyak. Untung banyak sebenarnya. Okey, Nash. Macam mana Nash? Dapat tak Nash? Kau jangan diam je Nash. Dapat tak? Ya, boleh faham Boleh ke tak boleh? Ini soalan daripada Kedah ni yang kita bincangkan hari tu. Boleh. Okey. Baik, bagus. So kita pergi pada soalan yang ke-20. Okey, 20 ya. Baik, jadual ketiga menunjukkan pengeluaran suatu barang. Pengeluaran So jumlah keluaran 5, kos purata RM20. Tapi bila dia buat jumlah keluaran 10 unit, maka kos puratanya adalah RM15. So kita tengok jika kos tetap ialah RM70, berapakah kos berubah? Pada tingkat keluaran 10 unit. Baik. Mula-mula kamu kena buat apa? Kamu kena cari jumlah kos dulu. So kalau diberi macam ni jumlah keluaran, kos purata, kamu kena cari jumlah kos dulu kat sebelah. Jumlah kos. Jumlah kos macam mana? Iaitu kos purata darabkan dengan keluaran. Maknanya kos purata RM20 darabkan dengan jumlah keluaran iaitu 5 unit. So 20 kali 5, 100. Kemudian kos purata yang bawah tu RM15 darabkan dengan 10 unit. So situ dapat apa? Situ dapat RM150. Itu jumlah kos. So kamu kena banner tu dulu kat sebelah. Kat sebelah soalan tu kamu kena buat macam tu dulu. Dan kemudian baru kamu tengok jika kos tetap ialah RM70, berapakah kos berubah pada tingkat keluaran 10 unit. Baik.
Kamu tengok betul-betul ini adalah okey, jumlah kos pada unit 10 unit, ya. So 150. Jika kos tetap RM70, berapakah kos berubah? Ya, berapa kos berubah dia? Senang sangat ni. Nash, berapa kos berubah dia, Nash? Shimir, berapa kos berubah dia, Shimir? Masing-masing bagi jawapan direct message pada cikgu. Afiq dah bagi. Lain? Yang lain-lain, Izamir, Faiz Nazran. Kita tengah buat soalan Kedah ni. Apa jawapan dia? Untuk soalan nombor 20. Baik. Bagus. Yasmin, jangan sangat, Yasmin. Jangan sangat. Bagus, Aisyah. Jangan sangat. Okey. Cikgu tak tahulah Min ni. Min, kau ni maths kau lemah ni. Tentang maths ni memang kau lemah. Baik. Baik, sebenarnya senang je. Senang je iaitu okey, gunakan formula iaitu jumlah kos okey bersamaan dengan kos berubah campur dengan kos tetap. Itu je. Jadi kalau jumlah kos sini kamu dah dapat ianya adalah 150, okey, bermakna 150 bersamaan dengan kos berubah kita tak tahu. So kita mungkin gunakan X. Tak nak X lah, Y lah. Y campurkan dengan kos tetap. Kos tetap berapa? RM70. So, boleh dapat tak Y berapa, Yasmin? Boleh dapat tak Y dia berapa? Ini formula simple ni. Men, cikgu tanya Y tu berapa? Y tu berapa? Y tu kan kos berubah. Kan? Y tu kos berubah. 70 ni kos tetap. 150 ni jumlah kos. So Y berapa? Jawapannya adalah B, 80. Ya. Apa yang susahnya? Okey. Ke dah tepu ni, otak penat ni katnya ni, otak penat. Otak saya drain sangat dah ni. Ya, baik Ben. Dah drain ya. Minum dulu. Minum dulu. Kalau dah drain sangat, minum dulu. Minum dulu. Okey, baik. Baik, soalan 21. Okey, maklumat berikut menunjukkan kos bagi firma Teguh Jaya. Firma Teguh Jaya. Kos. Okey, kos tetap RM1,350. Kos berubah RM850. Kos purata RM2.20. Berapakah jumlah output firma Teguh Jaya? Okey. Berapakah jumlah output? Kos tetap RM1,350. Kos berubah RM850 dan kos purata ialah RM2.20. So, kita kata berapakah jumlah outputnya? Mudah saja. Mula-mula cari jumlah kos dulu. Okey, mula-mula cari jumlah kos dulu. Kita tahu bahawa jumlah kos adalah bersamaan kos tetap campur kos berubah. So, okey, berapa jumlah kos dia? Ya. Diminta semua pelajar kira. Berapa jumlah kos dia? Okey. Okey, bagus. Baik. So, jumlah kos adalah okey, jumlah kosnya adalah kos tetap 1350 campurkan dengan kos berubah 850. So, dia akan dapat 2,400. Ya, 2,400 itu adalah jumlah kos. Baik.
Dengan jumlah kos ini, okey, so kita tahu bahawa jumlah kos jap, betul ke? 2,200 kan? Cikgu 2,200. Okey. Sorry. Thank you. Afiq, ah, kau janganlah bagi ni maklumat yang songsang. Kau kan it's okay Afiq. Cikgu pun tak mengira, tak mencongak. Sekarang cikgu congak balik. Lah 2,200. Terima kasih. Tak apa Afiq. Kadang-kadang kita ni time petang ni kadang kan otak kita dah lemau. Kan? Time petang-petang otak dah lemau. Faham. Baik, jumlah kos okey kita akan bahagikan dengan kita akan bahagikan dengan kos purata. Purata untuk dapat jumlah output. Okey, iaitu untuk mendapatkan bilangan unit. Bilangan unit dia berapa? Jadi dengan itu kita akan ambil jumlah kos iaitu 2200 dibahagikan dengan RM2.20. So akan dapat berapa? Okey, iaitu B 1000 unit, betul? Betul tak jawapan dia? Iaitu B 1000 unit. 1000 unit. So jawapannya adalah B. Okey. Jawapannya adalah B 1000 unit. Kan? So basically soalan-soalan sebenarnya soalan-soalan ekonomi kan. Kalau lagi banyak kamu buat latihan, kamu akan kata aku tahu. Senang sebenarnya soalan ekonomi. Hakikatnya lah Hakikatnya lagi banyak kau buat latihan, lagi kau akan dapat apa? Dah senang sebenarnya ekonomi. Memang senang sebenarnya. Okey. Okey, baik. Soalan 22. Kita lihat di sini. Okey, maklumat di bawah berkaitan dengan kos pengeluaran sebuah firma. Baik, kos pengeluaran sebuah firma. Jumlah kos yang ditanggung oleh firma lensa yang mengeluarkan kamera meningkat daripada 8,000 ke 8,400 apabila output bertambah dari 40 ke 43 buah kamera. Okey. So berapakah kos marginal? Kos marginal ialah kita tahu kan. Okey, kos marginal ialah perubahan. Okey. Perubahan harga. Okey, perubahan harga barang. Okey, harga barang dibahagikan dengan perubahan iaitu dibahagikan dengan perubahan kuantiti. Ke terbalik? Cikgu pun mulalah confuse ni. Korang kan ni. Baik. Betul. Betul. Okey. Perubahan harga barang pula, perubahan jumlah. Okey, jumlah kos. Sorry. Perubahan jumlah kos. Dibahagikan dengan perubahan kuantiti. Baik. So perubahan ini kalau kita lihat, okey, daripada 8,000, kalau perubahan bermakna kamu kena tolak. Okey, yang ini okey tolak dengan yang ini. Maknanya perubahan kan? Bila perubahan kamu kena ada penolakan iaitu 8,400 tolakkan dengan 8,000. Kemudian dibahagikan pula dengan 43. Okey, 43 tolakkan dengan 40. Okey. So kamu akan dapat jawapannya adalah iaitu 400 dibahagikan dengan 3. Okey, 3. So jawapannya berapa sekarang? 400 bagi 3. Iaitu 133.33. Ya, jawapannya adalah A. Okey, 133.33. Okey. Baik. Kenapa dekat sini dalam kelas ni bila bincang korang senang je jawab. Tapi bila try betul-betul lagi tu kenapa susah sangat nak jawab?
Cuba bagi tahu cikgu satu alasan kenapa dalam ni bila bincang korang senang je jawab, tapi bila masa trial tu macam susah aje. Cik cerita. Apa masalah dia ni? Gugup ke? Nervous? Tak tahulah dia ni. Okey, ada buku kat tepi, nota kat dinding. Itulah pasal. Okey. Tak tahulah kan. Itulah muskil dia buatnya kan. Tapi tak apa. Okey, kita perlu kerap buat latihannya. Baik. Soalan 23. Okey, apakah kesan inflasi terhadap ekspor negara? Ekspor ya. Okey. Adakah pendapatan negara akan meningkat atau barang ekspor menjadi lebih murah ataupun kuantiti barang ekspor akan berkurang atau barang ekspor bersaing hebat di pasaran? Baik, kesan inflasi terhadap ekspor negara. Inflasi apa? Kenaikan harga barang, betul? Inflasi ialah kenaikan harga barang, okey, secara berterusan. Okey, so itu inflasi. So apa yang akan berlaku jika harga barang naik secara berterusan terhadap ekspor negara? So apa yang berlaku kepada ekspor negara? Bermakna ekspor negara maknanya semakin apa? Semakin murah ke semakin mahal? Harga barang ekspor kita semakin murah ke semakin mahal? Ya, semakin mahal. Jadi bila semakin mahal, adakah A, pendapatan negara meningkat atau adakah B, barang ekspor menjadi lebih murah? Confirm salah lah ni. Kan confirm salah. Okey, adakah B salah? Adakah C, kuantiti barang ekspor akan berkurang atau barang ekspor bersaing hebat di pasaran? So jawapannya adalah jawapannya adalah C. Kuantiti barang ekspor akan berkurang. Kenapa ya? Kerana para pengimport daripada luar negara, bila dia nak beli barang kita, dia tengok barang kita makin mahal. Maka kuantitinya akan dikurangkan. Sebab makin mahal. So itulah kesan inflasi terhadap ekspor negara. Okey. Bagus. Kepada Izamir dan juga Aisyah, bagus. Baik, 24. Manakah tindakan bank pusat di bawah, tindakan bank pusat di bawah yang dapat meningkatkan penawaran wang dalam pasaran? Maknanya penawaran ini adalah supply. Supply duit dalam pasaran akan banyak. So apakah tindakan bank? Tindakan bank pusat adakah meningkatkan kadar rizab tunai atau memanjangkan tempoh bayaran balik, ataupun menaikkan kadar faedah atau menjual surat jaminan kerajaan? Baik, cikgu nak setiap seorang jawab secara direct message kepada cikgu. Afiq dah jawab. Okey. Lain? Yang lain mana? Shimir, Nesh, Faiz Nazran, Izamir. Okey. Okey. Jap. Okey. Baik. Kita tengok. Kita tengok kepada tindakan-tindakan ini. Baik. Sebab mungkin ramai yang masih blur tentang perkara ini. Baik. Katakanlah bank pusat kata meningkatkan kadar rizab tunai. Rizab tunai bermaksud apa? Simpanan tunai. Di bank perdagangan. Itu maksud rizab tunai. So, kalau dia kata meningkatkan, bank pusat kata apa? Kita akan naikkan, meningkatkan kadar rizab tunai, bermakna dia akan meningkatkan, bank pusat akan minta bank perdagangan
meningkatkan jumlah simpanan tunai. Bila meningkatkan jumlah simpanan tunai di bank perdagangan, bermakna apa? Bank perdagangan banyak simpan tunai. Simpan ya. Dia bukan keluarkan kepada orang ramai, tidak. Dia banyak simpan. So kena tambah simpanan itu. Jadi bila tambah simpanan itu, maka bank tak dapat buat pinjaman yang banyak kepada orang ramai. So ini menyebabkan apa? Penawaran wang sedikit. Dia tak meningkat. So jawapan untuk A salah. Baik, kalau B memanjangkan tempoh bayaran balik. Okey, tempoh bayaran balik pinjaman seperti sebelum ini 7 tahun. Sebelum ni beli kereta 5 tahun kena bayar. Sekarang ni nak bayar balik, panjangkan kepada 9 tahun. Okey, kalau pendek selama 5 tahun, jumlah bayaran bulanan kereta akan jadi tinggi. Tetapi kalau bank pusat arahkan kepada bank perdagangan, okey jangan buat 5 tahun, panjangkan kepada 9 tahun. Bila panjangkan kepada 9 tahun, maka bayaran bulanan kereta itu akan rendah. Mungkin daripada RM1,000 sebulan akan berkurang menjadi 600. Maknanya apa? Maknanya akan dapat meningkatkan penawaran wang. Maknanya orang ramai akan ada duit lebih yang banyak. Sebab bayar duit kita dah kurang. Jadi sebab itu jawapan dia adalah B. Memanjangkan tempoh bayaran balik. Yes. Kalau C, menaikkan kadar faedah pinjaman. Kalau naikkan kadar faedah pinjaman, maknanya kadar faedah semakin mahal. Maknanya semakin banyak kena bayar kalau buat pinjaman. Maka kalau buat pinjaman, bila tengok, contoh macam kamu, bila bank perdagangan kata, okey kita akan memberi pinjaman, kamu pun nak pinjam duit di bank untuk beli kereta. So bank kata apa? Sekarang ni kita punya kadar faedah adalah 7%. Kamu kata, mahalnya, sebelum ni baru 4%. Sekarang ni bank pusat naikkan 7% pula daripada 4%. So bila kamu calculate, kena bayar bulanan mahal ni. Maknanya ini akan mengurangkan. Jadi kamu akan kata apa? Tak nak beli kereta dululah. Kan? Bila tak nak beli kereta maknanya apa? Maknanya di sini akan mengurangkan penawaran wang. Ya, dia akan mengurangkan penawaran wang. So ini bukan jawapan dia. Dan menjual surat jaminan kerajaan. Bila kerajaan jual surat jaminan kepada orang ramai, bermakna orang ramai akan beli. So duit tu nanti kerajaan akan pegang. Orang ramai nak berbelanja, dah tak ada duit. Sebab apa? Duit semua telah digunakan untuk beli surat jaminan kerajaan. Maka orang akan mengurangkan pembelian dan duit akan berkurangan di pasaran. So ini pun adalah salah. Sebab itu jawapan dia adalah B. Boleh faham tak penjelasan cikgu ni? Boleh faham ke tak faham? Nash, Shemir, boleh faham tak ni? Kau jangan diam aja. Boleh faham ke tak boleh faham ni? Nash? Faid, Shemir? Boleh ke tak boleh ni? Boleh kau jangan. Okey. Baik, soalan 25. Jom kita tengok. Okey, ini dah masuk bab form 5 bab tingkatan 5. Baik, alat dasar keuangan. Okey, menguncup dilaksanakan dengan cara apa? Okey. Baik. Kita ada belajar dua perkara. Okey, iaitu alat. Alat untuk apa? Alat kawalan ekonomi. Bagaimana bank negara mengawal ekonomi dengan cara dua cara, iaitu dasar keuangan dan satu lagi dasar apa? Siapa ingat lagi? Alat kawalan ekonomi. Dasar keuangan dengan dasar apa? Dasar fiskal. Bagus. Dasar fiskal. Baik. Dasar fiskal, dasar keuangan. Baik. Kalau dasar fiskal, kita tahu dia melibatkan apa? Melibatkan kita kata sebagai perbelanjaan kerajaan.
Okey, perbelanjaan kerajaan, perbelanjaan pembangunan semua. Manakala dasar keuangan, okey, yang melibatkan, okey, syarat sewa beli, kemudian juga apa satu lagi, iaitu syarat sewa beli, kemudian juga lupalah pula. Suddenly lupa pula. Tak apa. Okey. Dia ada empat tu. Dia ada empat tu. Cikgu ingat lupa. Sebenarnya ingat lagi tu tapi kena fikir betul-betul. Tapi kita tengok alat dasar kewangan kalau dia menguncup. Maknanya menguncup untuk apa? Menguncup tu maksudnya apa? Maksudnya okey, kita dah inflasi. Maknanya dah mengembang terlalu besar. Jadi kerajaan akan buat satu kita kata kawalan ekonomi, iaitu alat dasar kewangan yang akan menguncupkan ekonomi. Maknanya mengurangkan inflasi. So bagaimana nak kurangkan inflasi? Adakah menurunkan nisbah rizab berkanun, atau menjual surat jaminan kerajaan, atau melonggarkan syarat sewa beli, atau menurunkan kadar faedah? So ya, cikgu yakin menurunkan kadar faedah bukan? Okey. Okey, kemudian melonggarkan syarat sewa beli juga bukan. Okey. Sebab kalau longgarkan syarat sewa beli, maknanya orang akan bertambah pembelian. Ya. Menurunkan nisbah rizab berkanun pun salah. So jawapannya adalah B. Menjual surat jaminan kerajaan. Okey, alat dasar kewangan. Surat jaminan kerajaan, kemudian syarat sewa beli, kemudian kadar faedah. Okey, dan satu lagi apa satu lagi apa? Syarat sewa beli, kadar faedah, kemudian juga menjual surat jaminan kerajaan, dan apa lagi satu? Nisbah rizab tunai. Ya, okey. Ya, nisbah rizab tunai, betul. Dan ada satu lagi nisbah rizab berkanun kan? Okey. Jadi itu adalah alat dasar keuangan. Okey, alat dasar keuangan. Okey. Ingat tak lagi ni? Alat dasar keuangan dengan dasar fiskal. Ingat lagi okey. Ingat lagi. Okey. Baik. Soalan seterusnya. 26. Peningkatan indeks harga pengguna membawa kepada kenaikan apa? Kalau indeks harga pengguna meningkat, maknanya meningkat apa? Okey. Indeks harga pengguna kamu belajar okey dalam bahagian yang pertama tu. Okey, iaitu ya betul. Ingat ya, kalau indeks harga pengguna ni meningkat, okey, meningkat bermakna ini merujuk kepada harga barang yang meningkat. Kalau harga barang meningkat, bermakna itu merujuk kepada kadar inflasi. Kadar inflasi lagi meningkat indeks harga pengguna, maka kadar inflasi juga meningkat. Itu kaitan dia. Okey. So itu yang berkaitan 26, iaitu di kadar inflasi meningkat. Baik. Soalan 27. Pengangguran kitaran. Okey, pengangguran kitaran. Kita ada belajar 3 pengangguran, 3 jenis pengangguran. Pengangguran kitaran, pengangguran geseran, dan satu lagi pengangguran apa? Okey, kitaran, geseran, dan satu lagi pengangguran apa? Ya, berstruktur. Terima kasih banyak Afiq. Okey. So kalau siapa-siapa yang lupa-lupa ingat, kita boleh ambil. Pengangguran ada 3, iaitu kitaran, berstruktur, dan juga satu lagi iaitu pengangguran geseran. Okey. So pengangguran kitaran berlaku disebabkan adakah keadaan ekonomi yang lembab, atau berlaku perubahan struktur ekonomi, atau sedang mencari pekerjaan yang dikehendakinya, atau firma menambahkan penggunaan automasi dan jentera. So jawapannya apa Aisyah? Wah, Aisyah cepat Baik. Okey, jawapannya adalah A. Ekonomi yang lembab. Kenapa cikgu? Okey.
Kamu tahu tak kenapa dipanggil pengangguran kitaran? Kamu tahu tak kenapa dipanggil kitaran? Kitaran ni cycle. Kenapa pengangguran tu pengangguran yang cycle? Sebab dia sering berlaku. Iaitu dia sering berlaku dalam tempoh kebiasaannya 10 tahun. Dalam 10 tahun, kebiasaannya, tahun yang pertama hingga tahun yang ketiga biasanya peningkatan ekonomi. Kemudian tahun yang keempat hingga keenam, kebiasaannya adalah kemuncak ekonomi. Kemuncak ekonomi. Dan kemudian tahun yang ketujuh hingga tahun yang ke-10 mula berlaku kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi. So, diibaratkan naik dan turun. Bermakna dia akan naik, kemudian dia turun. Dalam tempoh 10 tahun tu lah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, 4, 5, 6, kemudian 7, 8, 9, 10. Kemudian dia naik balik. Maknanya, lepas 10 tahun tu, dia kembali tahun pertama, naik balik. Kemudian puncak, turun balik. Bermakna itu adalah kitaran. Kitaran dipanggil kitaran ekonomi. So, kitaran ekonomi biasanya kerana apa? Kerana kalau pengangguran kitaran, bila waktu menganggur? Bila kemelesetan ekonomi, iaitu tahun-tahun yang ke-7 sampai ke-10. Ekonomi tengah down, so berlakulah pengangguran. So, pengangguran itu kerana apa? Kerana ekonomi yang lembab, kan? Ekonomi tengah down. So, itu kerana apa? Kerana itu adalah satu kitaran yang dipanggil pengangguran kitaran. Boleh faham? Boleh faham kalau berlaku perubahan struktur ekonomi, itu adalah pengangguran berstruktur. Ini pengangguran berstruktur. Kalau sedang mencari pekerjaan yang dikehendakinya, ini adalah pengangguran geseran. Pengangguran geseran yang sedang mencari pekerjaan. Kalau firma menambahkan penggunaan automasi dan juga jentera, ini tak ada kaitan. So, 27 adalah A. 28. Maklumat di bawah menunjukkan satu contoh komponen perbelanjaan pembangunan. Ingat, perbelanjaan pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan buat dua perbelanjaan, dua jenis perbelanjaan. Perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus. Ingat ada dua. Perbelanjaan pembangunan dan perbelanjaan mengurus. So, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan membina rumah kediaman mampu milik untuk rakyat berpendapatan rendah dan sederhana seluruh dunia. Seluruh negara. Apakah komponen perbelanjaan tersebut? Maknanya, kalau membina rumah kediaman ini, dia masuk dalam sektor apa? Adakah sektor keselamatan, pentadbiran am, atau perkhidmatan sosial, atau sektor perkhidmatan ekonomi? So, jawapannya apa? Jawapannya adalah ya, iaitu jawapannya adalah C. Sektor perkhidmatan sosial. Maknanya untuk menyediakan rumah kediaman mampu milik untuk rakyat berpendapatan rendah. So, itu perkhidmatan sosial. So, 28 adalah C. Baik. Kalau ada yang nak bertanya, boleh bertanya. Jangan korang diam je. 29. Bank negara menurunkan kadar rizab tunai bank perdagangan. Kita baru bincangkan tadi. Apakah kesan tindakan tersebut terhadap ekonomi negara? Kalau turunkan kadar rizab tunai bank perdagangan, bermakna bank perdagangan akan memiliki lebih banyak wang untuk diberikan pinjaman. Kerana kalau menurunkan kadar rizab tunai, maknanya bank negara suruh simpan sikit je. Tak payah simpan banyak-banyak. Simpan sikit aja. Turunkan kadar rizab tunai itu sikit je. Jadi kalau ada lebihan tu, itu boleh digunakan untuk memberi pinjaman kepada orang ramai. Jadi apakah kesan tindakan itu terhadap ekonomi negara? Adakah inflasi dapat dikawal? Tidak mengarutlah kan. Kalau dah bank bagi pinjaman, senang kan sebab duit banyak, maka inflasi makin meningkatlah kan.
Kemudian jumlah permintaan barang akan jatuh. Tidak. Okey. Iaitu apa yang berlaku, penawaran wang dalam pasaran akan bertambah dan keupayaan bank memberi pinjaman akan meningkat. So jawapannya adalah 3 dan 4. Ada sesiapa yang tak faham soalan ni? Kalau tak faham bagi tahu, tanya. Faham faham Okey, bagus Yasmin. Cikgu paling risau sebenarnya kalau tak faham ni, Yasmin lah. Paling risau aku. Risau. Risau. Okey, baik, seterusnya. 30. Antara berikut. Yang manakah cukai langsung? Aisyah. Yang mana satu cukai langsung? Duty excise, duty import, cukai pintu, cukai jualan. Mana satu? Yang lain-lain boleh juga jawab. Direct message pada cikgu. Yang manakah cukai langsung? Afiq dah jawab. Lain? Nash? Shemir? Dan juga siapa lagi? Faiz? Jawapannya apa? Lupalah tu. Yang mana satu? Okey. Apakah sifat cukai langsung? Cukai langsung ialah cukai yang dikenakan kepada dikenakan bebannya kepada satu pihak. Dan paling penting tidak boleh dipindah beban, dipindahkan kepada orang lain. Tak boleh dipindahkan kepada orang lain. Jadi kalau kita tengok, duty excise boleh tak dipindahkan bebannya kepada orang lain? Boleh. Boleh Duty import? Boleh. Cukai pintu? Tak boleh. Cukai jualan? Boleh. Jadi cukai langsung yang mana? Cukai langsung adalah C. Cukai pintu. Cukai pintu tu apa cikgu? Cukai rumah. Setiap satu pintu, maknanya setiap satu rumah, dikenakan cukai. Cikgu, Ya. apa maksud dia dipindahkan? Maksudnya di sini, maksudnya tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Maksudnya apa tahu? Kalau cukai itu kena pada orang tu yang kena bayar. Dia tak boleh suruh orang lain yang bayarkan. Dia tidak boleh kenakan alihkan pembayaran itu kepada orang lain. Tetapi cukai-cukai yang lain ni boleh. Contohnya apa tahu? Contoh macam duty excise. Duty untuk barang-barang tempatan. Contoh kalau kita lihat macam keluaran-keluaran tempatan, contohnya barang-barang seperti katakanlah biskut. Kamu beli biskut buatan Malaysia, harga dia RM3.50, harga asal. Tapi oleh kerana ada duty excise yang kerajaan kenakan, maka yang kena bayar kilang. Kilang kena bayar kilang kena bayar, tapi kilang pindahkan amount cukai itu ke dalam harga. Daripada RM3.50 jadi RM3.90. So 40 sen lagi tu kilang buat untuk apa? Bayar cukai atau bayar duty excise. Jadi RM3.90 siapa nak bayar? Siapa yang beli dia bayarlah. Jadi kamu pun pergi beli. Kamu beli dengan harga RM3.90. Dia pengguna yang kena bayar. So maknanya dia pindahkan cukai itu kepada pengguna. Itu dipanggil pindahkan tu. Pindahkan cukai itu. Jadi duty excise boleh dipindahkan kepada pengguna. Duty import, maknanya cukai import pun boleh dipindahkan kepada pengguna. Contohnya macam beli kereta daripada Honda. Daripada Jepun harga dia RM50,000. Sampai sini saja kan, tiba-tiba harga dia jadi RM80,000. Kenapa RM30,000 tu lagi? RM30,000 tu adalah duty import, cukai import. So adakah company yang bawa masuk kereta Honda tu dia kena bayar? Memang dia kena bayar. Tapi dia pindahkan amount itu kepada pengguna. Siapa yang beli, dialah kena bayar. Kamu pun belilah harga RM80,000 kan. Jadi rupa-rupanya RM30,000 tu akan dibayar oleh syarikat itu, bayar kepada kerajaan sebagai duty import. Itu maksud
cukai dipindahkan kepada pengguna. Begitu juga cukai jualan pun juga boleh dipindahkan bebannya kepada pengguna. So sebab itu cukai pintu tak boleh. Cukai pintu tak boleh. Rumah kamu kena bayar cukai. Kamu tak boleh kata apa? Minta jiran sebelah bayar. Jiran sebelah bayarlah. Saya tak nak bayar. Kan? Tak boleh. Okey, rumah kamu lah kena bayar. Kan? So kamu tak boleh pindah kepada orang lain. So itu maksudnya sih. Boleh faham tak Izamir? Faham cikgu? Okey. Okey, bagus. Minta Syamil bayar, kau tak ambil-ambil. Rumah sewa kena bayar cukai pintu ke cikgu? Ya, rumah sewa kena bayar. Tapi bukan penyewa yang kena bayar. Tuan rumah kena bayar. Tuan rumah ya, orang yang menyewa tak kena bayar. Tuan rumah. Sebab rumah tu mesti ada tuan dia. So tuan dia yang kena bayar. Walaupun dia sewakan, tapi tuan rumah yang kena bayar. Okey. Baik. Cikgu tahulah sebab cikgu pun ada rumah sewa. Okey. Baik. So kita lihat. Okey. Alamak, dah 6.30 dah. Okey, soalan last lah. Soalan last. Raja berkaitan dengan dua bentuk sekatan perdagangan antarabangsa. Okey, takrif dan juga kuota. Okey, so kat X ni maknanya apa? X ni adalah penggunaan kedua-duanya. Maknanya gunakan tarif juga kuota. So apakah matlamat X untuk menggunakan kedua-duanya? Iaitu untuk iaitu untuk B, melindungi industri muda dan tempatan. Baik, takrif tu apa? Takrif tu ialah cukai. Okey, cukai. Maknanya cukai barang-barang import lah. Cukai barang import yang kita bawa masuk. Satu lagi kuota. Kuota ialah had bilangan. Had bilangan. Maknanya kenapa kalau kita fikir kenapa barang-barang luar nak bawa masuk ke dalam kena cukai. Okey, satu lagi, kemudian kena ada had. Kerana apa? Supaya industri muda yang ada dalam negara kita ini dapat dilindungi dan dapat berkembang. Jadi boleh meneruskan hiduplah. Kalau semua barang import bawa masuk, okey, dengan percuma, tak ada cukai dan tak ada had bilangan, dikhawatiri okey, pasaraya kita akan penuh dengan barang-barang import. So peniaga-peniaga tempatan tak boleh nak hidup. Sebab sudah tentu orang tempatan akan memilih barang import. Sebab barang import sudah tentu jauh kualitinya berbanding barang tempatan. Jadi tujuan dibuat cukai import dan had bilangan adalah untuk melindungi industri muda dan tempatan. Okey. Baik. Okey, sampai situ saja hari ini. Okey, yang lain-lain itu nanti kamu boleh buat. Okey, dan mungkin insya-Allah next kelas kita mungkin kita akan buat kertas. Okey, kita akan buat kertas 2. Okey, untuk ekonomi. Okey.